Pencemaran boksit Kuantan 2015-2016 ialah bencana ekologi yang berlaku dari 2015 hingga 2016 di daerah Kuantan, Pahang, Malaysia. Pelombongan boksit yang tidak bertanggungjawab telah dipersalahkan kerana menyebabkan pencemaran tanah, terutamanya di sepanjang lorong Lebuh Raya Kuantan, di mana lori yang membawa boksit yang juga merebak ke perairan di sekitar daerah itu menyebabkan persekitaran menjadi merah hasil daripada aktiviti pelombongan yang tidak terkawal. Ini menimbulkan kemudaratan kepada kesihatan, terutamanya di kedua-dua pekerja lombong dan komuniti sekitar daerah tinggal. Pahang juga mempunyai deposit ke atas mineral yang mengambil peluang untuk memenuhi permintaan dengan penglibatan banyak pihak yang tidak bertanggungjawab dengan kaedah pelombongan yang tidak terkawal. Berikutan penyertaan Malaysia dalam pasaran, pengeluaran boksit tahunan mereka kemudian meningkat daripada 200,000 tan kepada tahun 2013 kepada hampir 200 juta tan pada tahun 2015, menjadi pengeluar utama dunia yang menyumbang hampir separuh daripada bekalan ke industri aluminium besar China. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang part yang pertama, iaitu Engineering Management in Society. Yang pertama ialah Bylaw and Standard in Engineering Practice. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, OSHA 1994 menjadikan perundangan kerja untuk menggalakkan, merangsangkan dan menggalakkan standard keselamatan yang tinggi dan kesihatan di tempat kerja. Akta 514 jelas menyatakan bahawa tanggungjawab untuk keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja dikongsi antara majikan dan pekerja sejak majikan adalah pihak yang menyediakan persekitaran kerja yang menimbulkan bahaya di tempat kerja dan pekerja adalah mereka yang perlu bekerja dengan bahaya. OSHA 1994 mentarifkan tugas am bagi majikan pekerja pihak bekerja sendiri, pereka, pengilang, pengimport dan pembekal loji atau bahan-bahan. Ciri-ciri menunjukkan akta termasuk penubuhan Majlis Kebangsaan untuk Pekerja Keselamatan dan Kesihatan (NCOSH). Seterusnya, Legal and Regulatory Obligation for Public Safety, Workplace Safety and Protection of the Environment. OSHA 1994 dibuat dengan mengambil kira hakikat bahawa FMA 1967 yang menjadikan kawalan ke atas kilang dan hanya meliputi sektor seperti pembuatan, pelombongan, pengkuarian dan pembinaan. Objektif OSHA 1994 ialah yang pertama, untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja daripada risiko keselamatan atau kesihatan yang timbul daripada aktiviti orang yang sedang bekerja. Dan yang kedua, untuk menggalakkan persekitaran pekerja bagi orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Dan yang ketiga, untuk menyediakan cara di mana perundangan keselamatan dan kesihatan pekerja yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat dengan sistem peraturan dan kod amalan industri yang diluluskan. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia telah menerbitkan garis panduan untuk penempatan dan pengezonan kawasan industri dan kediaman pada tahun 2012. Yang pertama, bertujuan sebagai dokumen panduan untuk membantu pemilik projek dan pihak berkuasa persekutuan negeri dan tempatan yang berkaitan untuk memutuskan kesesuaian tapak untuk aktiviti perindustrian atau bukan perindustrian tertentu yang berpotensi memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Yang kedua, objektif utama garis panduan adalah untuk memastikan pemilihan tapak yang sesuai untuk mengelakkan atau meminimumkan konflik alam sekitar yang mungkin bertimbul. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 EQA 1974. Yang pertama, apa-apa aktiviti yang memberikan pencemaran terhadap alam sekitar dikehendaki mendapatkan ulasan, persetujuan atau kelulusan yang berkaitan daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekitar. Dan yang kedua, berkaitan dengan pencegahan, pengurangan, kawalan pencemaran dan peningkatan alam sekitar daripada pelbagai aktiviti perindustrian dan bukan perindustrian dan mungkin menimbulkan sisa atau bahan pencemar yang boleh menjejaskan kualiti alam sekitar. Perintah Kualiti Alam Sekitar 1987 menyelia dan mengawal aktiviti pelombongan termasuk yang pertama, pelombongan bahan galian di kawasan baru di mana pajakan meliputi kawasan seluas lebih 250 hektar. Yang kedua, pemprosesan biji termasuklah kepekatan aluminium, tembaga, emas atau tantalum. Dan yang ketiga, pengorekan pasir melibatkan kawasan seluas 50 hektar atau lebih.
Di bawah klasifikasi industri dan aktiviti berbahaya yang berpotensi mencemarkan, penambangan bauksit dianggap berisiko tinggi kerana sifatnya untuk melepaskan kualiti TI sisa yang banyak yang mengandungi tahap bahan pencemar sisa yang tinggi dan menghasilkan kuantiti buangan terjadual yang banyak yang sukar untuk dirawat. Jarak minimum 1 km ditunjukkan sebagai penampan utama. Hai, saya Nur Akmal Harib bin Roslan. Saya akan meneruskan penerangan pada hari ini. Saya akan menerangkan ialah Duties of Profession, Employees and Society. Tanggungjawab profesional tidak tahat kepada kewajipan kontrak kepada majikan, tetapi boleh muncul di masa untuk berkonflik dengan peribadi dan tanggungjawab sosial. Ia terbagi pada 3 iaitu peribadi, sosial dan profesional. Peribadi ialah tanggungjawab peribadi adalah kewajipan am terhadap individu lain. Kebanyakannya dikongsi oleh semua orang. Sebagai contoh ialah kejujuran, keprihatinan terhadap orang lain. Sosial ialah sosial. Tanggungjawab sosial ialah tanggungjawab terhadap masyarakat secara keseluruhannya. Sebagai contoh ialah aktiviti alam sekitar, aktiviti keamanan, kemasan dan pertahanan. Seterusnya ialah profesional. Tanggungjawab profesional adalah tambahan tanggungjawab yang dikongsi oleh sesuatu tertentu profession, biasanya kod tanggungjawab akan wujud. Seterusnya, saya akan menerangkan professional obligation and duties. Terdapat 5 bidang tanggungjawab profesional terdiri daripada yang berikut. Yang pertama ialah memastikan integriti dengan tidak meletakkan keuntungan peribadi atas keperluan projek dan tidak mendedahkan data syarikat kepada pihak yang tidak dibenarkan. Yang kedua ialah menyumbang kepada asas pengetahuan, iaitu menulis artikel tentang pengurusan projek dan kongsi pelajaran yang dipelajari daripada projek dengan pengurus projek lain. Yang ketiga ialah mengaplikasikan pengetahuan profesional. Profesional tidak boleh menuntut kerja orang lain sebagai kerja mereka sendiri, dan profesional mesti memberi kredit di mana kredit perlu mereka bayar. Yang keempat ialah mengimbangi kepentingan pihak berkepentingan, iaitu profesional mesti mewakili diri mereka dan projek mereka dengan jujur. Profesional mesti memberikan anggaran yang tepat pada masa, kos, perkhidmatan yang disediakan. Yang kelima ialah menghormati perbezaan dengan memahami kepelbagaian budaya, norma dan pihak berkepentingan gaya komunikasi. Seterusnya, menunjukkan fleksibiliti terhadap kepelbagaian, toleransi dan diri kawalan. Seterusnya ialah saya akan menerangkan part 2 iaitu Professional Bodies in Engineering. Professional conduct iaitu kelakuan profesional ialah bidang pengawal keseliaan anggota badan profesional sama ada bertindak di bawah kuasa berkanun atau kontrak. Dari segi sejarah, kelakuan profesional dilaksanakan sepenuhnya oleh badan profesional swasta, iaitu salah satunya pihak berkuasa undang-undang bersifat kontrak. Badan-badan ini lazimnya menetapkan kod kelakuan dan kod etika untuk panduan ahli mereka di kawasan tertentu di mana kepentingan awam dianggap menggantikan peraturan profesional dan undang-undang berkanun atau dengan bentuk pengawasan badan profesional oleh badan berkanun. The Code of Professional Conduct for Related Engineering Field in Malaysia iaitu BEM. Badan profesional dalam bidang kejuruteraan terbagi kepada 5 kelompok. Yang pertama ialah jurutera profesional dengan sijil amali iaitu PAPC, jurutera profesional PE. Ketiga ialah jurutera siswazah iaitu Grade Engineering. Yang keempat, ahli teknologi kejuruteraan engineering teknologi. Yang kelima ialah pemeriksa kerja iaitu IOW. Seterusnya, Code of Professional Conduct terbagi ketiga iaitu tidak memasukkan kelayakan, memperakui kerja hanya jika dia mengawal kawalan ke atas penilaian dan tidak menerima faedah lebih daripada satu pihak. Hai, saya Nazrul. Saya akan menerangkan untuk bahagian 3 iaitu Sustainability and Green Engineering. Kita pergi kepada Model of Sustainable Development. Jika kita lihat, Community Health, Sustainable Sense of Place dan Ecological Economy
saling bergantung antara sama lain dengan social development, economic development, environmental protection and improvement. Seterusnya adalah Malaysian Green Technology Master Plan atau dikenali sebagai GTMP. Ia merupakan satu yang mewujudkan rangka kerja yang memudahkan pengarus pendanaan teknologi hijau ke dalam pembangunan terancang Malaysia sambil merangkumi 4 tunjang yang ditetapkan dalam dasar teknologi hijau negara, iaitu NGTP. Antaranya ialah tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. GTMP telah meletakkan rangka kerja yang memudahkan pengarus pendanaan teknologi hijau di Malaysia. Antara matlamat GTMP adalah mengukuhkan peranan teknologi hijau, mengukuhkan peranan ekonomi hijau dan teknologi hijau sebagai suatu pemangkin untuk memacu aspirasi Malaysia untuk pertumbuhan yang mampan. Ada 6 sektor utama yang difokuskan dalam GTMP. Antaranya ialah tenaga, pembuatan, pengangkutan, bangunan, sisa dan air. Baiklah, kita pergi pada langkah pencegahan dan pemulihan. Langkah yang boleh kita terapkan bagi menangani masalah ini daripada ia berlaku adalah seperti yang pertama adalah mengawal aktiviti pelombongan bauksit. Semua aktiviti pelombongan bauksit mesti dikawal di bawah enakmen mineral negeri. Lubang seperti melombong bauksit di bawah kanun tanah negara atas alasan aktiviti pengangkutan tanah mesti ditutup. Yang kedua adalah pengosongan stok sedia ada. Semasa moratorium, arahan untuk membersihkan stok sedia ada termasuk bauksit yang dilombong secara haram telah dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Operator memerlukan permit dan mesti menjalankan prosedur berdasarkan amalan terbaik untuk membersihkan stok untuk mengangkut biji benih ke pelabuhan yang terdekat. Yang ketiga adalah pengangkutan. Pencemaran udara adalah salah satu isu utama dalam pelombongan beg bauksit. Adalah dicadangkan bahawa setiap tapak pelombongan simpanan stok dan pelabuhan perlu memasang mesin basuh roda untuk mengurangkan kadar lumpur yang tersangkut pada roda. Selain itu, ruang cucian juga harus dipastikan bahawa lori agak bersih semasa keluar, sama ada tapak pelombongan, simpanan stok dan juga pelabuhan. Yang keempat adalah strategi pemulihan. Dalam pemulihan lombong harus disusun strategi yang menyeluruh untuk memastikan pemulihan yang berjaya dijalankan sebaik saja pelombongan dihentikan di kawasan tersebut. Perancangan perlu bagi memastikan lombong tidak dibiarkan sebagai kawasan bencana alam sekitar. Apabila pelombongan dihentikan, pengurusan kawasan bekas lombong yang tidak betul boleh mendatangkan bahaya keselamatan kesihatan kepada orang ramai dan hidupan liar. Ia juga akan memastikan bahawa had kepada kawasan lombong dan kedalaman penggalian dirancang dengan jelas dan diluluskan terlebih dahulu, dan bukannya cara melombong yang serampangan pada pelancongan yang pantas semata-mata untuk memaksimumkan keuntungan tanpa mengira akibat kepada semua orang atau dan juga segala-galanya. Okey, bagi kesimpulan pula, industri pelombongan bauksit di Kuantan telah menghasilkan manfaat kewangan yang besar bukan sahaja kepada kerajaan, tapi juga telah meningkatkan taraf hidup penduduk yang berkaitan dengan industri di Kuantan. Bagaimanapun, aktiviti pelombongan itu juga menimbulkan kebimbangan terhadap kesan kesihatan yang berlaku kepada penduduk di Kuantan dan menarik perhatian orang ramai terhadap kerosakan alam sekitar yang melampau. Oleh itu, jika aktiviti penggalian atau pelombongan bauksit disambung semula, langkah pengawasan yang ketat dan jelas harus dikenakan untuk meminimumkan kesan negatif industri pelombongan bauksit. Penguasaan yang kerap akan memastikan industri bauksit kekal relevan dan selamat untuk penduduk Kuantan. Adalah dicadangkan bahawa perancangan dan pelaksanaan yang betul berdasarkan amalan terbaik antarabangsa dan tempatan perlu diambil sebelum moratorium yang dikenakan ditarik balik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.